Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali saya terus mengajak para pendengar Radio IKIM untuk menimba ilmu, dan ilmu adalah lampu suluh cahaya yang akan menerangi hidup kita. Dan kita sambung dalam perkara yang kita sedang perkatakan, iaitu mengenai dengan najis. Kalau minggu lepas kita telah katakan mengenai najis haiwan, itu haiwan itu sendiri, bagaimana kedudukan haiwan yang halal, yang tak halal dan sebagainya. Hari ini kita nak berkatakan tentang madhi, mani, susu dan keputihan. Pertama sekali tentang susu. Susu ni kalau kita lihat binatang banyak ada susu. Maka bagaimana susu binatang? Kita kata kalau binatang yang kita boleh makan dagingnya, susunya adalah bersih. Binatang yang kita tak boleh makan dagingnya, susunya adalah najis. Kalau satu orang diperah susu kucing, susu tu najis. Tapi manusia tak boleh kita makan daging. Itu dikecualikan. Susu manusia, susu ibu, maka itu adalah bersih. Walaupun anak bila dihisap susu ibu keluar berbentuk darah, maka itu pun dikira bersih. Yang kedua mengenai dengan madhi dan wadi. Dua jenis air yang keluar. Madhi keluar ketika bersyahwat, wadi ketika kerja berat, maka ini adalah najis, membatalkan wuduk. Adapun mani. Mani ini dia tengok kepada kedudukan. Kalau binatang yang kita boleh makan daging, maninya bersih. Kalau binatang yang kita tak boleh makan daging, maka ada khilaf di sana. Ada mengatakan mani dia najis, ada kita tidak najis. Adapun telur binatang, kita tengok binatang-binatang ni ada telur, maka telur binatang semuanya bersih. Walaupun binatang tu boleh dimakan daging atau tidak, selagi tidak mempunyai racun. Macam telur ular tu ada racun. Telur-telur yang ada racun ni adalah najis dan haram kerana dia memudaratkan. Tapi kalau tidak ada racun, macam telur penyu, telur labi-labi ataupun apa telur yang kita boleh makan, walaupun binatang tu kita tak boleh makan, telurnya adalah bersih dan halal, kita boleh makan. Dan satu yang ketiga ialah mengenai dengan keputihan. Dan keputihan ni adalah satu jenis kulat sebenarnya, dan dia memang mengganggulah keadaan seorang perempuan bila ada banyak keputihan. Kadang-kala untuk memudahkan mengandung pun dia menjadi satu sekatan. Keputihan ni ada 3 tahap. Satu, keputihan yang zahir pada bahagian luar. Bahagian luar alat sulit dia ada keputihan. Itu bersih, tidak ada masalah. Kalau dia pakai seluar dan dia pakai solat, bila selesai solat dia tengok ada keputihan melekat pada bahagian seluar dia, maka itu bersih, tidak najis dan tidak ada khilaf. Itu bersih, tak ada masalah. Yang kedua, keputihan yang berada di dalam. Tak mudah sampai, melainkan dia kena masukkan jari dia sampai ke dalam. Yang mana kalau berlaku perhubungan suami isteri pun tak akan sampai alat sulit, maka itu daripada dalam hukumnya adalah najis. Adapun keputihan yang ada di tempat mana dalam berlakunya perhubungan suami isteri, bila berjimak suami isteri, maka dilihat ada keputihan pada alat sulit suami, maka keputihan itu ada khilaf, tetapi yang muktamadnya tidaklah najis. Jadi keputihan yang ada pada alat perempuan ni memang dia adalah satu jenis kulat yang memang patut diatasi. Dan sekarang ni rawatan-rawatan terkini banyak ada dalam pasaran, boleh dapat bagi perempuan untuk memberikan lebih baik kesihatan dia dan memudahkan dia untuk mendapat zuriat, mengandung dan sebagainya. Dan akhir sekali yang saya nak katakan mengenai dengan ada najis-najis yang dimaafkan. Dia najis tapi dimaafkan. Pertama, najis kalau kena pada makanan atau pada pakaian ataupun pada air, pada makanan, tapi najis tu adalah datang yang kita tak nampak dengan mata kasar. Diterbang bawa oleh lalat, dibawa oleh semut yang kita tak nampak, kena teropong baru kita nampak, maka itu dimaafkan. Yang kedua, najis yang dimaafkan pada pakaian, tidak pada minuman atau makanan, iaitu darah yang sedikit. Kalau baju kita kena darah sedikit, bukan dengan sebab kita sengaja, maka darah itu dimaafkan.
Dan yang ketiga, najis yang dimaafkan pada masakan, pada air, pada cecair, tapi tidak pada pakaian, iaitu segala jenis bangkai binatang yang darah tak mengalir, seperti semut, lipas, ataupun lalat dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok dalam teh pagi ada, maka itu dimaafkan pada makanan, tetapi tidak dimaafkan pada pakaian. Kalau satu orang dia solat, lepas solat dia keluarkan tasbih, sekali gula-gula ada, dalam tu ada pula semut banyak yang dah mati, maka solat dia tadi tidak sah kerana dia dikira membawa najis. Jadi ini satu perkara perhatian yang perlu kita faham tentang kedudukan najis yang dimaafkan dan tidak dimaafkan. Wallahualam. Daripada Saiful, katanya kalau ada penyakit keluar mani ketika buang air kecil, adakah perlu mandi hadas, Ustaz? Kalau sifat air mani yang keluar, memang ada sifat dia lah, kerana mani ini dia agak berbeza daripada mazi. Kalau betul-betul kita dapati mani yang keluar, maka dia menuntutkan kita supaya mandi wajib. Kerana mani ini dia tak keluar semudah. Sebab itu kalau kita tengok dia punya sifat-sifat ataupun syarat-syarat mani ini, pertama sekali dia keluar dalam keadaan tadafuk, dia macam meletup, dia tembak. Yang kedua, dia akan lemah, alat sulit manusia laki-laki ini akan lemah. Dan yang ketiga, dia ada bau dia. Bau dia kalau air mani itu masih basah, bau macam getah pokok tamar. Kalau kita ada pokok tamar kita hidup. Ataupun bau seperti tepung gandum. Ataupun bau dia kalau kering seperti telur putih. Kalau kita rebus, begitulah bau dia. Jadi mungkin bukan mani. Saya rasa mungkin di sana masalah mazi. Kalau mazi ini kita basuh je lah, kita tak perlu mandi. Baik, berikutnya di Facebook juga Khairul Wardah katanya, bagaimana orang yang dalam hadas cedera di muka, lukanya berjahit, jika nak sembuh kena cepat, nak cepat sembuh kena elak daripada kena air. Jadi bagaimana cara dia nak mandi wajib, Ustaz? Kalau satu orang nak mandi wajib, muka dia katakanlah berjahit dan berbalut, dan dia tak dapat nak basuh seluruh kepala sehingga muka, sebahagian mungkin dia boleh basuh sebahagian lagi tak boleh. Jadi macam mana dia nak buat? Dia boleh tayamum dulu, tepuk dan sapu muka dengan tangan, niatkan untuk bahagian kepala yang tak dibasuh, kemudian dia basuh seluruh bahagian yang boleh dia basuh. Kemudian lepas tu, maka maknanya kalau dia tak melakukan apa-apa yang membatalkan wuduk, maknanya sebelum dia nak mandi, dia bersih dulu depan belakang semua, dan dia niat untuk angkat hadas, bersih depan belakang, dan kemudian dia tayamum, kemudian dia mandi seluruhnya, maka dia dah boleh solat, tak ada masalah. Dan nanti bila dah sembuh, dia kena qada semula solat dia. Masya-Allah. Kita teruskan lagi dengan waktu ini bersama dengan manggil di talian pula, silakan. Kita bersama di talian waktu ini Encik Azmi dari Sungai Petani, silakan. Okay, saya ada satu soalan. Sebelum tu saya nak ucap takziah kepada Ustaz yang kehilangan kereta dah, dan insyaAllah dia akan dikemudahkan lah. Okey, satu soalan dah. Berkenaan dengan saya ada terdengar berkenaan dengan musang. Ada yang kata boleh dimakan, dan tupai pun ada yang boleh makan. So minta pencerahan daripada Ustaz lah. Baik, terima kasih. Tentang musang memang boleh dimakan. Memang orang Arab pun dia makan musang. Walaupun kita agak dia tak berapa nak menarik macam kucing juga, tapi memang binatang yang boleh dimakan. Adapun tupai ni dia tak ada nas. Lagipun di negara Arab tak ada tupai. Jadi kalau kita sebenarnya rujukkan benda binatang yang boleh makan tak boleh makan ni, selagi mana tidak ada nas, kita kena tengok kepada orang Arab. Apa yang Arab makan, halal lah kita. Apa yang mereka tak makan, haram lah kita. Jadi kita kena rujuk pada mereka, dan ini satu perbahasan. Kerana ada orang menganggap tupai boleh makan sebab dia kata tupai ini hanya makan buah, dia hidup atas pokok. Jadi walau bagaimanapun kita tak mudah nak buat satu-satu keputusan, melainkan kita kena dengar dan kaji, kita bertanya lagi tentang masalah tupai. Jadi kalau boleh banyak lagi, ayam ada, kambing ada, itik ada, makan yang ada ni dulu lebih baik daripada kita makan benda yang kita tak tahu segi sah halal atau haram dia. Wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan lagi dengan pemanggil berikutnya, Kak Ros dari Selangor di talian, silakan. Saya Kak Ros daripada Selangor. Soalannya, saya nak tanya, kalau saya ada satu paip di rumah saya yang kepala paip itu berkarat, kalau kita tadah air paip itu dalam satu bekas yang kecil, kemudian warna air tu berubah menjadi coklat lah kerana karat.
adakah boleh tak kita guna air tu, sah tak digunakan untuk berwuduk? Kalau orang perempuan yang tak pergi solat Jumaat, tapi dia nak mandi sunat hari Jumaat, adakah itu dikira sebagai ibadat? Ya. Baik, silakan. Baik, mengenai dengan berkarat. Berkarat ni, kalau kita tengok, dia adalah suatu yang tak boleh berpisah dengan air. Mana-mana bekas, kalau ada air akan ada karat. Bila air dah kurang, dia akan naik karat dia. Dia tak ubah macam kita panggil tuhlub, iaitu lumut. Lumut dengan air ni tak boleh pisah. Jadi kalau dalam masalah lumut dengan air, air berlumut, boleh kita guna untuk wuduk. Air yang berkarat juga boleh kita guna untuk wuduk. Tak ada masalah. Jadi jawapannya, air yang berkarat tadi boleh digunakan untuk wuduk ataupun untuk cuci najis dan sebagainya. Adapun mengenai dengan mandi sunat hari Jumaat, ini hanya disunatkan kepada mereka yang nak pergi solat. Kalau kita nak pergi solat Jumaat, katakanlah orang perempuan, ada masjid menyediakan ruang untuk perempuan datang hari Jumaat tanpa ada gangguan lelaki. Macam kalau kita pergi ke Mekah atau ke Madinah, dia memang ada kawasan perempuan khas. Jadi kita di Malaysia tak berkesempatan kerana masjid kita tak besar macam di Madinah. Tapi di Madinah ada. Kita nak pergi sembahyang Jumaat, sunat kita mandi. Tapi kalau kita di Malaysia ataupun di mana tempat kita tak pergi solat Jumaat, dan rumah kita pula berada berjauhan dengan masjid. Kalau orang sebelah masjid, senang. Di masjid sembahyang Jumaat, dia buat di rumah dia ikut imam. Kalau dia dengar suara, dia nampak makmum dan tidak ada apa-apa masalah dinding atau tembok yang menghalang dia, maka dia boleh solat Jumaat. Maka kalau dia nak solat Jumaat, sunat dia mandi. Tapi kalau kita tak pergi Jumaat dan tak disunatkan pergi, maka tak adalah mandi sunat Jumaat itu. Baik, kita teruskan lagi dengan pemanggil berikutnya. Suliza dari Gombak, boleh ditanya. Silakan. Saya nak tanya Ustaz, ini berkenaan dengan solat. Okey, macam ni Ustaz, biasa perempuan solat pakai telekung, maksudnya pakaian kain solat lah. Saya ada pernah terdengar lah daripada asrama, sekiranya kita solat, kita kena pakai pakaian dalam, maksudnya kita kena pakai seluar, kena pakai baju, barulah kita sarung dengan telekung. Okey, soalan saya, kalau kita hanya pakai telekung saja, maksudnya tak pakai pakaian dalam, solat macam mana dengan solat kita, sah atau tak? Itu saja. Terima kasih. Yang penting pakaian kita menutup warna kulit. Tak kira lah kalau dia pakai kain telekung, tetapi di dalam dia tak pakai apa pun, kosong, dia pakai luar saja dan telah tertutup warna kulit, maka pakaian tadi sudah memadai untuk dia melakukan solat. Kalaupun perempuan ni dia memang banyak pakaian, sebab itu kalau kita tengok perempuan kalau dia meninggal, dia punya balutan untuk jenazah lebih besar, lebih banyak jumlah daripada lelaki. Memang pakaian dia lebih, dia ada pakaian-pakaian yang menjaga diri dia. Tapi kalau dia solat, dia ambil kain telekung, dia pakai dan tutup yang mana dituntut menutup warna kulit, maka dah sah. Walaupun ada bahagian dalam yang mana dia tak iringi dengan pemakaian tutup payudara ataupun pakai seluar dalam dan sebagainya, hukum dia sah. Yang penting aurat dia telah tertutup, kaki tertutup, yang hanya boleh nampak sebahagian muka dan sebahagian daripada pergelangan tangan, itu saja. Baik, kita nak teruskan lagi dengan persoalan seterusnya di SMS kita waktu ini. Muhammad Syahril katanya, isteri saya hamil 2 bulan, sekarang hadapi masalah sering keluar lendir, liur, dan bagaimana jika dalam solat, bolehkah dia buang ketika dalam solat atau bagaimana cara yang terbaik? Kalau kita sedang solat, memang terutama kadang-kadang kita kena selsema, hidung selalu beringus, kemudian banyak air liur, banyak kahak. Jadi kita letakkan bersama dengan kita tuala ataupun tisu. Bila ada benda ni keluar, kita buang. Tak ada masalah. Sambil kita solat, kita buang hingus kita. Sambil kita solat, kita ludah buang kahak kita. Sambil kita solat, kita keringkan, lapkan air liur kita. Tak ada masalah. Hukum dia boleh dan boleh. Kita tak ada biarkan benda tu nanti melimpah dalam mulut. Kalau kita telan, batal. Kalau kita biarkan tersimpan dalam mulut, sukar untuk kita meneruskan solat. Jadi kita buang. Kita bawalah tisu atau sapu tangan atau tuala kecil untuk memudahkan kita dalam menjaga apa-apa gangguan solat ini dengan kita buang pada kain tadi. Boleh, tak ada masalah. Baik, kita teruskan dengan Facebook waktu ini. Aimi Nadia katanya, bagaimana kalau dah berwuduk tetapi masih keluar keputihan, bagi yang ada masalah keputihan yang banyak, jadi perlukah berwuduk semula?
Tapi seperti mana kita kata, keputihan dia kalau di bahagian luar, ada di luar, di bahagian yang mana, bukan kata di luar saja, di bahagian kalau perhubungan jenis, dia sampai ke tempat keputihan. Itu semua dalam hukum yang muktamad, dia tidak najis. Jadi kalau dia ada kat situ, dia keluar, maka dia tidak membatalkan wuduk. Maka dia dah ada wuduk, tiba-tiba dia dapati ada keputihan, maka tak ada masalah, teruskan solat. Maka solat dia sah dan wuduk dia tidak batal. Baik, kita teruskan pula dengan Nur Ain Fasihah di Facebook. Katanya, kalau waktu akhir haid itu masih ada warna coklat, adakah masih dalam hadas, Ustaz? Type haid ni kita, orang perempuan dia kena tahu dia ada 5 warna haid yang nanti kita akan bincang. Pertamanya ialah warna hitam, yang kedua warna merah, yang ketiga warna coklat, yang keempat warna kuning, yang kelima warna kekeruhan. 5 warna ini. Jadi dia tak semestinya darah itu mengalir. Tetapi kalau kita katakan dia ambil sejumlah kapas, dia masuk ke beberapa masa, dia keluarkan, tengok pada kapas tu ada kekotoran dia, maka itu masih dikira dia masih berada dalam hadas. Maknanya haid dia belum tamat. Selagi masih dalam tempoh-tempoh yang kita kata haid ni tak boleh lebih daripada 15 hari. Kerana dia ada 3 cara untuk mengenali haid. Satunya ialah daripada kepekatan darah. Yang kedua daripada bau, dia ada mendatangkan bau yang busuk. Yang ketiga dia ada mengenai warna. Dan 5 warna yang saya sebut tadi, iaitu kehitaman, kemerahan, coklat, kuning dan keruh. Ini adalah warna darah haid. Jadi suami perlu faham supaya dapat berkongsi ilmu dengan isteri. Jangan ada hari isteri patut solat, tak solat. Jangan ada hari isteri tak boleh solat, dia solat. Dan ini juga isteri kena jaga. Jangan nanti berbohong pada suami. Dia tidak datang haid, dia kata saya dalam haid, jadi tak dapat melayan suami. Ataupun dia tipu, dia ada haid tapi dia kata saya dah bersih. Maka itu pun suatu keadaan perlu diawasi. Kita kembali dengan pemanggil di talian Nur dari Johor pula. Silakan. Soalan saya, selepas bersama suami, lepas tu kita lap air mani tu dekat pakaian, lepas tu terus masuk dalam mesin basuh, adakah pakaian kita basuh tu dikira najis ataupun tidak? Sebenarnya air mani ni tidak najis. Sebab apa? Nasnya ialah Aisyah radhiyallahu anha bila pagi dia congkel air mani yang lekat pada kain yang dia telah bersama dengan Rasulullah pada semalam. Jadi dia congkel dengan kuku dan kain tu baginda terus pakai solat. Dan tentulah tumpukan air mani yang ada itu adalah air mani yang bercampur antara air mani baginda dengan isteri baginda. Air mani baginda memang tidak ada masalah, bersih sebersihnya. Air mani isteri kalau najis, dah tentu baginda akan suruh basuh. Jadi baginda tak mungkin air mani pada kain yang melekat, air mani baginda saja, tak mungkin. Kerana baginda tidak boleh dimain oleh syaitan. Macam kita kadang-kadang air mani kita sebab kita bermimpi, itu mainan syaitan. Baginda tak mungkin syaitan boleh memperkuasai baginda. Jadi air mani isteri dan baginda bercampur. Jadi Aisyah hanya congkel dan buang bila air mani itu dah kering dan baginda pakai solat. Maka air mani itu tak najis. Jadi pada masalah soalan tadi, bila dah bersama, maka kita ambil satu kain, kita lapkan air mani yang basah tadi, kemudian kita terus masukkan dalam mesin basuh tanpa kita bilas. Macam mana keadaan dia? Kita kata dia tidak menajiskan pakaian. Tak ada masalah. Baik, kita teruskan pula di talian berikutnya Encik Zailan dari Batu Pahat pula. Silakan. Okey, saya Zailan Suratin dari Batu Pahat. Nak tanyalah masalah keputihan bagi wanita tu, adakah ia najis ataupun sekiranya hendak melakukan solat perlu membersihkannya atau bagaimana? Kalau kita lihat sekarang ni di agensi swasta atau kerajaan, sekiranya wanita ni hendak solat, dia terus mengambil wuduk dan solat tanpa mensucikan. Jadi macam mana pendapat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Keputihan yang ada di dalam, bahagian dalam ni dia tak keluar. Dia kena dengan jari, dengan sesuatu, dicongkel baru dia akan keluar. Jadi ini penyakit dalaman, kulat dalam, memang dia akan ada kat dalam. Jadi itu najis.
Adapun yang ada dekat luar, bahagian mana kalau dia duduk akan ada kelihatan keputihan kepada alat sulit, itu tidak najis. Jadi kalau dia di tempat kerja, selepas dia selesai kerja, dia masuk pergi ambil uduk tanpa dia basuh dulu, dia terus ambil uduk dan pakai kain telekung, solat. Hukum solat dia sah, tak ada masalah. Kalaupun ada keputihan, itu semua ada bahagian luar, maka itu tidak najis. Baik, kita kembali dengan Facebook. Waktu ni Rafi Omar katanya, Ustaz, adakah sah mandi saya ketika itu sebab mana saya dah mandi hadas tapi ada sedikit keluar dari kemaluan saya, adakah sah? Mandi sah. Kalau yang keluar tu najis, basuh saja. Kerana keluar tu kita kata air mani dah habis keluar, tapi mungkin saki-baki dia adalah air mazi. Air yang kadang-kadang kita kata air yang menaikkan syahwat. Bila kita bersentuhan dengan isteri dan kita dalam keadaan begitu gairah, maka air mazi itu keluar. Air itu najis. Jadi bila kita mandi ada air itu keluar lagi dekat permukaan, kita basuh saja, maka mandi kita sah, tak ada masalah. Berikutnya Ana Habibu pula katanya ada dua pertanyaan. Ketika sedang solat terasa seperti datang haid, adakah perlu berhenti solat dahulu ataupun bagaimana? Yang kedua, pernah sekali memang betul-betul datang, saya teruskan solat juga kerana kebiasaannya bila cek tak ada. Jadi adakah sah solat tu, Ustaz? Kalau dia rasa betul-betul sebab darah ni dia ada kesan, dia bukan datang dalam keadaan dia tak perasan, dia ada tahu rasa darah, terutama bagi perempuan yang sudah ada adat, dia akan tahu hari dia bila, pagi, petang, tarikh dia, berapa masa, semua dia akan tahu. Kalau berlaku dalam solat benda ni mengganggu dia, maka dia jangan jadi satu mainan gangguan. Syaitan kadang-kadang bisik, haid kau dah keluar, padahal tak ada apa pun. Tapi kalau dia yakin benda tu keluar, dia berhenti dan dia tengok. Kalau nyata keluar, terus berhentikan solat. Jangan solat. Jangan kita kata, terus sajalah. Lepas solat, kita tengok datang, rupa-rupanya memang betul darah. Maka itu tak boleh. Kalau kita sengaja, hukum dia haram. Kerana perempuan dalam keadaan haid, diharamkan melakukan solat. Sebab itu dia dapat, kalau betul-betul yakin rasa ada, berhenti dan tengok. Memang betul ada, sudah. Jangan solat lagi dah. Jadi adakah hukumnya berdosa sah bila memang pasti ada, Ustaz? Dosa. Kerana kalau dia pasti benda tu ada dan dia nak solat juga, kerana sayang solat dah ambil uduk, dah apa semua siap pakai telekung, ingat nak teruskan juga, tak boleh. Sebab dia sudah datang. Uzur dia sudah datang, dia kena berhenti di situ. Sama juga kalau dia puasa. Kadang-kadang dia lagi 5 minit nak buka puasa. Tiba-tiba haid dia datang. Dia rasa sayang puasa dan nak buka dah ni. Dia teruskan jugalah puasa dia. Sedangkan haid dah datang, puasa dia dah batal. Maka meneruskan puasa itu adalah suatu dosa. Dia kena berhenti. Maknanya nak berhenti apa? Haid dah batal. Dia kena makan ke, minum ke, buat sesuatu yang menampakkan dia tidak berpuasa. Kita teruskan dengan persoalan daripada anda sendiri dan kita nak kembali dengan pemanggil seterusnya dari talian bersama dengan Siti dari Johor Bahru. Silakan. Siti daripada Debbie. Dengan Ustaz, kadang kan orang perempuan ni dia ada tanda untuk datang haid dan beberapa hari, tapi kita kalau sebelum tu tak ada tanda. Kalau kita keluar kencing, kalau kita kencing aja benda tu, darah tu dah keluar. Tanda kat luar tak ada. Masihkah kita di wajib bersemayang? Itu satu. Yang satu lagi saya nak tanya berkenaan suruh Ustaz pencerahan pasal sembahyang surat Awabin. Itu saja. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Mengenai dengan tanda-tanda haid. Haid ni dia ada 3 tanda. Yang besarlah, pertama warnanya kehitaman. Yang kedua, dia akan menunjukkan keadaan memulas, gugut dia panggil. Dia tak akan rasa dia duduk senang, dia gelisah. Perut dia macam senak aja. Yang ketiga, darah ni datang panas. Jadi kalau ini tanda-tanda sudah berlaku, bila dia buang air kecil, dia tengok keluar air dengan warna darah. Yang mana kehitaman dia, kepekatan dia tadi, atau bau dia dah lain, bukan bau air kencing lagi, maka itu dah dikira haid. Dia kena jangan teruskan solat lah. Solat dia sudah, dia tak boleh lagi solat. Kalau waktu memang dah lama masuk, maka dia kena qada balik solat dia.
Baik, Mengenai dengan solat awabin ni solat satu sunat yang boleh dibuat antara maghrib dengan isyak. Buat macam biasa pun boleh. Cuma ada kaedah kadang-kadang dikata ulama, dia baca Fatihah, kemudian baca Qul huwallahu ahad sebanyak 6 kali, kemudian dibaca Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Buat yang sama juga pada rakaat kedua. Dah buatlah 6 rakaat ke 2 rakaat ke 4 rakaat, boleh antara maghrib dan isyak. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah daripada Ustaz tadi, dan kita teruskan pula dengan pemanggil berikutnya, Lin dari Ampang. Silakan. Saya nak tanya, saya dah 2 tahun menyusukan bayi lah. Menyusukan bayi, and then tidak datang haid. Sekarang ni selepas 2 tahun menyusukan bayi, ada darah warna coklat tapi sangat sedikit dan hanya datang sekali-sekala je, tapi tak banyak, sangat sedikit. Nak tanya Ustaz, boleh solat ke tidak? Itu saja, terima kasih. Memang selalunya perempuan yang menyusu atau perempuan yang sedang mengandung, dia tidak akan datang haid, tetapi boleh datang. Kalau datang, kita kata dengan sifat dia sedang mengandung datang darah, boleh dikatakan darah tu darah haid. Ataupun sedang menyusu datang darah tu darah haid, kalau dengan syarat-syarat dia. Jadi kalau dia kata datang sedikit-sikit, kita tengok pertama sifat tadi. 3 benda yang penting. Darah mesti pekat, dia bukan darah cair. Kemudian dia mesti ada bau dia. Dan yang ketiga, warna dia. Macam saya sebut tadi, 5 warna. Jadi kalau menepati syarat, dan sekurang-kurangnya mesti tak boleh kurang daripada 24 jam. Dan tak boleh lebih daripada 15 hari 15 malam. Kalau datang dengan jam-jam yang sikit, 5 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam berselang-seli, kumpulkan 15 hari, tengok berapa jumlah jam dia. Kalau jumlah jam dia 24 jam dan lebih, maka dikira 15 hari itu adalah haid. Kalau tidak, maka itu bukan haid. Baik, kita teruskan pula dengan Azlina waktu ni di talian dari Sungai Petani. Halo, saya Puan Azlina dari Sungai Petani. Saya nak tanya Ustaz, kalau macam kata kita macam saya dulu makan perancang, lepas tu kalau macam dia datang period 8 hari, lepas berhenti ubat, sekarang dia datang maintain 12 hari. Saya nak tanya, adakah kita nak ikut yang mana satu kalau kita nak mandi wajib? Satu lagi nak tanya berkenaan dengan kalau keputihan dan air mandi itu sentiasa ada, normal bagi seorang perempuan. Adakah dia najis juga dan perlukah kita mencuci sebelum kita nak semayang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masalah haid sikit saya sebut. Kalau satu perempuan memang adat dia 8 hari. Tiba-tiba setelah dia makan ubat dan lama berlalu, kemudian dia berhenti datang darah, jadi 12 hari. Maka macam mana? Kita kata kalau dulu 8 hari, sekarang haid puan adalah 12 hari. Dah dikira 12, bukan lagi 8. Maknanya kalau sampai hari ke-8, besok tu ada lagi. Lusa tu itu semua dikira haid. Maka dia jangan solat. Kalau bulan puasa, dia jangan puasa dan kena qada puasa dia. Itu dia punya kedudukan. Dan masalah yang tentang keputihan tadi kita dah sebut. Kalau mazi ataupun wadi itu najis, kena basuh. Tapi kalau keputihan itu tidak najis, melainkan kalau yang ada di bahagian dalam. Jadi kalau yang bahagian luar ni tak ada masalah, boleh terus solat saja, tak ada masalah. InsyaAllah. Baik, teruskan lagi bersama kami. Kita nak teruskan dengan pemanggil berikutnya pula di talian bersama kita, Cik Mat dari Shah Alam. Silakan. Okey, saya Encik Mat daripada Shah Alam. Okey, saya nak minta pandangan Ustaz tentang masalah perempuan. Okey, mengenai apabila seorang perempuan tu selepas melahirkan anak, dia dalam masa 40 hari darah nifas dia sudah kering. Okey, lepas tu selang beberapa hari dia keluar macam darah haid. Okey, selepas keluar daripada darah haid dalam 7 hari ke 10 hari keluar pula darah yang berwarna coklat. Itu adakah itu dikira darah haid lagi atau macam mana? Baik. Tapi katakanlah selepas seorang melahirkan anak, maka di sana ada satu nama darah dipanggil darah nifas. Darah nifas ni sekurang-kurangnya setitik je. Tapi kalau datang lama, paling lama 60 hari. Pada adat kebiasaannya 40 hari. Kalau seorang perempuan datang 40 hari, lepas itu diselangi pula dengan 15 hari. Dah tak ada darah, betul-betul 15 hari. Lepas 15 hari datang darah. Maka hari darah yang datang selepas 15 hari itu dipanggil darah haid.
Jadi darah haid ni dia sekurang-kurang 24 jam. Paling lama 15 hari. Kalau dalam 15 hari dia ada selang-seli dan ada sana warna coklat ataupun kita kata macam keruh. Kalau dia masukkan kapas, dia keluar bukan bentuk putih lagi dah. Kerana perempuan ni mudah. Dia ambil kapas, dia masukkan, sekejap dia tarik keluar. Tengok kalau tak ada kesan apa-apa, mana bersih lah, tak ada apa. Tapi kalau masuk keluar, dia dah jadi macam coklat, macam ada darah. Maka bukan darah penyakit. Maka itu kita boleh kata dengan darah tadi sebagai darah nifas, darah haid kalau dalam tempoh 15 hari. Kalau lepas 15 hari, ada lagi darah, itu dipanggil darah istihadah. Dan darah istihadah ni, kita kena tengok pula, perempuan dia kena pandai tengok bagaimana nak membezakan antara darah dengan darah. Kalau ditanya, mana kedudukan darah? Dia kata, awal-awal dulu pekat, kemudian harinya dah nampak cair. Ataupun awal-awal dulu nampak hitam, kemudiannya dah nampak merah biasa. Ataupun awal dulu bau dia kuat, sekarang dah tak begitu berbau sekali. Maka di situ yang awal tu dikira haid, yang kemudian tu dikira istihadah. Dan ini satu perbahasan yang kita akan bincang dalam muzakarah kita akan datang tentang masalah haid. Satu perkara yang mungkin yang memang pasti kita belajar dan tahu, bukan kata hanya pada perempuan tetapi pada suami juga, untuk memaklumkan kepada isteri sebagai satu daripada tanggungjawab. Kita masih lagi dengan pemanggil di talian berikutnya bersama-sama dengan Jun dari Kuala Lumpur. Boleh silakan. Ustaz, saya nak tanya, kalau kita dapat hubungan dengan isteri, adakah lepas kita membasuh kemaluan kita tu, bolehkah kita terus sembahyang atau kita kena mandi juga? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau kita dah melakukan perhubungan, makna kita dah dikira junub, kita dah dikira berhadas, maka wajib mandi. Kita tak boleh, kalau sekadar basuh saja tak cukup, kita wajib mandi. Sekiranya kita terlupa, kita basuh-basuh ambil wuduk solat, sedang kita solat tengok lupa mandi, wajib berhenti dan pergi mandi. Kalau dah selesai solat baru ingat, Allah tak mandi rupanya, kita wajib mandi dan solat semula. Mandi wajib adalah wajib disebabkan berlakunya perhubungan jenis itu sesuatu di antara asbab yang membuatkan seorang itu berhadas dengan hadas junub. Baik, kita masih lagi dengan pemanggil di talian berikutnya. Su dari Pulau Pinang pula, silakan. Saya Puan Su dari Pulau Pinang. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimana kalau seseorang perempuan itu mengeluarkan angin di bahagian hadapan, adakah sah wudunya ataupun kena ambil wudu lagi untuk bersolat? Type angin ni di antara perkara yang membatalkan wudu. Dia panggil keluar sesuatu depan atau belakang. Khurujus syai', keluar sesuatu depan atau belakang. Sama ada benda terkeluar angin kosong ataupun apa benda najis sebagainya. Wuduk batal dan kena ambil wuduk lain. Kita dah ambil wuduk, tiba-tiba angin keluar. Terutama perempuan memang ada angin di bahagian depan. Maka wuduk dia batal, kena ambil wuduk lain. Baik, kita teruskan pula dengan persoalan melalui Facebook. Mustaqim Majid katanya, saya nak tahu apakah hukum jika anak yang baru dilahirkan tidak cukup bulan dan doktor perlu kasih ubat yang mengandungi unsur khinzir untuk menguatkan paru-parunya. Adakah dibolehkan? Dan sebagai makluman pada Ustaz, anak ini dilahirkan dengan berat 1.2 kg sahaja. Ini bergantung kepada doktor yang pakar dan adil. Mesti doktor ni Islam, dia pakar, dan dia mengatakan bahawa anak ini tak dapat diselamatkan melainkan dengan memasukkan ubat ini. Maka menjadi suatu yang darurat. Kalau doktor kata ada pilihan ubat, maka itu belum darurat. Tapi dia kata inilah satu-satu ubat yang ada sekarang ini, yang mana dalam usaha doktor nampak ini boleh selamatkan dia. Dia seorang doktor pakar dan dia tahu, dan dia seorang Islam yang mempunyai amanah, maka kita kata boleh, tak ada masalah. Walaupun kerana kes babi ini dijadikan kes darurat. Kalau kita berada dalam hutan, kita tak ada lain pilihan. Babi je depan kita, tak makan mati. Wajib makan walaupun babi. Kita, seorang ibu melahirkan anak kecil dalam hutan dan tak ada susu. Tiba-tiba dia nampak ada ibu babi, banyak pula susu dia. Dia perah susu babi bagi pada anak dia. Anak dia pun boleh hidup bernafas dan dapat hidup dengan minum susu babi. Boleh, tak ada masalah. Walaupun begitu sekali, maka itu dibolehkan kerana ini darurat. Benda nyawa. Kerana atas sebab nyawa kita boleh buat apa saja dengan sebab nyawa. Mungkin apa saja yang memberikan tekanan kepada kita demi menyelamatkan nyawa, maka kita lebih utamakan nyawa.
Itu dia punya kedudukan. Alhamdulillah. Baik, kita kembali dengan pemanggil berikutnya, Yusri dari Gombak pula, silakan. Assalamualaikum. Saya Yusri daripada Gombak. Saya nak tanya Ustaz satu soalan. Dia macam ni, saya semayang berimam, lepas tu semayang maghrib, bila rakaat yang kedua, selepas sujud yang pertama, patutnya imam tu dia duduk antara dua sujud, tapi dia tahiyat, dia buat tahiyat. Lepas tu bila dia buat tahiyat je, dia terus bangun. Maksudnya dia tak ada sujud yang kedua. Jadi macam mana pula dengan makmum tu? Sah tak semayang tu? Maksudnya sujud dia sekali je pada rakaat yang kedua tu, lepas tu dia terus naik ke berdiri tegak lah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Keadaan begini kalau berlaku imam bila dia sujud yang pertama terus sujud tahiyat dan kita perasan, kita tegur dia subhanallah. Mungkin kadang-kadang teguran kita tu sampai, tapi dia lebih meyakinkan diri dia bahawa dia dah 2 kali sujud. Dan imam pula dia kena tengok. Kalau mungkin jemaah sikit, mungkin dia lebih yakin pada diri dia. Tapi kalau jemaah ramai, teguran ramai ni selalunya yang tak betulnya ialah orang yang sedikit. Jadi dia kena terima. Jadi dia tengok, oh dia tak sujud, dia kena sujud. Kalau dia kekal juga dengan tahiyat akhir, tahiyat awal dan dia bangun, kita tahu bahawa dia tak sujud yang kedua. Jadi kita tidak boleh ikut imam lagi. Kita kena mufarakah dan kita sujud yang kedua. Jadi kalau kita buat sama dengan imam, dengan keadaan kita tahu, maka solat kita batal. Imam mungkin tak batal sebab dia terlupa ataupun dia tak ingat. Tapi kita tahu yang dia tak sujud yang kedua. Dia bangun, kita bangun, maka solat kita batal. Sebab itu kita kena mufarakah, kita kena sempurnakan solat kita dengan sujud yang kedua dan teruskan solat kita. Baik, kita dah sampai ke penghujung. Mungkin satu lagi soalan di Facebook, Ustaz. Pertanyaan daripada Ida, katanya nak tanya niat mandi wajib sebab haid ataupun selepas bersama dengan suami, adakah berbeza? Kita niat dengan satu niat sahaja, aku mandi wajib, itu pun dah cukup. Sahaja aku mandi untuk angkat hadas besar, itu pun dah cukup. Jadi kita tak perlu nak sebut sahaja aku mandi wajib daripada haid, sahaja aku mandi wajib daripada junub dan sebagainya. Sahaja aku mandi angkat hadas besar, itu memadai untuk semua hadas yang berlaku, boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah. Baik, kita dah sampai ke penghujung. Alhamdulillah dapat kita berkongsi dengan tajuk kita hari ini, mani mazid dan juga keputihan. Mungkin sebagai penutup daripada Ustaz sendiri, silakan Ustaz. Saya mengambil kesempatan untuk mengajak lagi dan lagi kepada pendengar Radio Hakim, yang mana keadaan sekarang ini memanglah kalau kita tengok dengan cuaca panas dan sebagainya, memang kadang-kadang kita fikirkan masa kita. Jadi ambillah kesempatan. Alhamdulillah Radio Hakim menyediakan juadah yang cukup mahal dengan pengajian-pengajian yang ada. Ikutlah perkembangan Radio Hakim. Dengan keadaan ini kita minta doa supaya Allah mudahkan segala-galanya, air dan yang menjadi masalah sekarang ni, dan menuntut ilmu adalah satu daripada agenda kita, insya-Allah.